Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Hai, bertemu lagi dengan Kak Suzy pada malam ni. Okey, Kak Suzy jarang live malam, tapi hari ni Kak Suzy nak live malam. Nak bertemu dengan penonton-penonton yang menginginkan ilmu-ilmu tentang emas. Walau di malam hari tuan-puan boleh lagi dapat ilmu emas, yang mana Kak Suzy nak kongsikan dengan tuan-puan sedikit demi sedikit. Jadi supaya tuan-puan semakin hari semakin menjadi seorang yang bijak pandai dalam ilmu emas. Bukan sahaja ilmu keuangan tetapi juga ilmu emas. Jadi tuan-puan di luar sana, saya nak tanya siapa yang dah ada menyimpan emas. Siapa ada menyimpan emas, sama ada barang kemas ataupun gold bar, tak kisah apa-apa, janji emas. Siapa ada? Okey, sila angkat tangan dan mengaku. Kalau nak tulis dekat ruangan komen pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau kita tengok isu sekarang, orang ramai sekarang banyak beralih kepada emas sebagai salah satu instrumen pelaburan, instrumen simpanan. Jadi tuan-puan jangan takut nak simpan emas. Siapa takut sini nak simpan emas? Cuba bagi tahu Kak Suzy. Okay, jangan sesekali kita takut simpan emas kerana emas ni sangat bagus. Emas ni sangat bagus, malah ada hadis yang menyatakan kita ni kena simpan emas. Okey, malah satu lagi pun tuan-puan kena faham, emas ni salah satu antara benda yang ada di syurga nanti. Jadi kita ni dah merasa dekat dunia dah sekarang. Jadi kenapa tak nak simpan? Kenapa kita menidakkan? Tetapi emas yang bagaimana yang harus kita simpan? Okey, so sebaiknya Kak Suzy nasihatkan, kalau emas ni tuan-puan simpanlah dalam bentuk sama ada gold bar ataupun barang kemas. Okey, kalau bagi perempuan simpanlah dalam bentuk barang kemas, kerana dengan barang kemas sekurang-kurangnya kita boleh pakai. Okey, kan, kita boleh pakai, kita boleh jadi cantik, kita boleh bergaya dengan menambahkan lagi keyakinan serta kecantikan kita. Okey, betul kan? Betul tak? So perempuan sana kan? Tipulah kata saya tak pakai saya pakai barang kemas ni biasa-biasa je. Okey? Kurang-kurang mesti tuan-puan rasa juga nak macam apa? Menunjukkan kecantikan tuan-puan kecantikan, kegembiraan tuan-puan kerana ada barang kemas dan tuan-puan pakai. Okey, jadi cantik, rasa cantik. Hello. Wah, Farah Aizal. Okay, terima kasih tengok live Kak Suzy. Okey. Jadi tapi topik hari ni Kak Suzy bukan nak cerita pasal yang emas, barang kemas ke gold bar ke. Hold dulu, yang tu kita cerita lain malam. Okey, hari ni Kak Suzy nak ceritakan sebab ada satu screenshot baru-baru ni dan malah customer Kak Suzy pun ada berikan pada Kak Suzy. Mereka menyatakan harus malu. Malulah kalau pergi Ar-Rahnu. Dia macam ni, sorry. Biarlah tak ada emas, tetapi malu kalau ada emas jika pergi Ar-Rahnu. Keluar masuk Ar-Rahnu. Malu memiliki emas kalau keluar masuk Ar-Rahnu. Amboi, ayat. Tak makan saman. Nak kena saman ke tu? Okey? Jadi tuan-puan, sini Kak Suzy sebagai seorang pembimbing dan pendidik tentang emas, ingin Kak Suzy nyatakan. Kalau tuan-puan tak ada emas tu lagi malu. Kalau tuan-puan pergi bank, pergi buat loan, itu lagi malu. Okey? Sila tutup muka tu dengan surat khabar. Surat khabar pun susah nak dapat sekarang. Sila tutup muka tuan-puan dengan beg ke apa ke. Kalau pergi bank, buat loan. Okey, itu lagi patut kena malu. Orang ada emas pergi kata malu, pergi buat gadai. Tuan-puan, bagi sesiapa yang memiliki emas, dia pergi gadai, dia tak perlu malu. Malah tuan-puan boleh berbangga dengan diri tuan-puan. Kenapa berbangga? Kerana emas tersebut adalah pemilikan tuan-puan. 100%. Tuan-puan punya. Tuan-puan ada harta. Tuan-puan pergi cagarkan dia sekejap. Gadaikan dia sekejap untuk dapatkan wang. Untuk tuan-puan gunakan keperluan hal yang lain.
Tuan Puan tak perlu malu. Kerana harta yang Tuan Puan ada tu adalah hak milik Tuan Puan 100%. Serak sikit suara Kak Suzy sorry. Balik dari Hokkaido ni diserak sikit. Jadi Tuan Puan, jangan kita rasa malu kalau Tuan Puan ada emas pergi buat gadaian. Sesiapa yang tak ada emas tu pergi pinjam sana sini, itu lebih malu. Malu sikit dengan diri Tuan Puan. Tak ada harta, tak ada apa, suka-suka nak pergi nasihatkan orang yang orang ada emas ni pergi gadai, malu. Okay? Marah Kak Suzy? Tak. Kak Suzy tak marah. Kak Suzy tengah bagi sharing. Tak marah pun. Tinggi sikit pitching. Geram. Okay. Jadi Tuan Puan, jangan sesekali kita rasa malu kalau Tuan Puan pergi Aranu. Kalau Tuan Puan lihat YouTube Kak Suzy pun, Kak Suzy dengan bangganya pergi bagi tahu seantero dunia Kak Suzy pergi buat gadaian emas. Kak Suzy tunjuk lagi kepada orang ramai macam mana nak gadai emas. Mudahnya gadai emas. Untungnya kita gadai emas. Kenapa kita kena gadai emas? Bila perlunya kita gadai emas? Itulah gunanya. Kita buat simpanan selalu. Kita buat simpanan aset kita. Kita kumpul harta kita. Ada masa kecemasan, itulah gunanya. Janganlah Tuan Puan fikir, aku ada gaji, ada duit, pergi joli, pergi belanja habis. Setiap kali dapat gaji, dapat duit, dapat bonus ke apa, pergi belanja habis. Bila terdesak ke apa, tak tahu mana pergi. Sudah. Pergilah buat loan, personal loan. Ini bagi familiar, bagi pekerja kerajaan. Pekerja kerajaan sangat suka buat personal loan. Kerana apa? Kerana mudah. Okey? Kan? Yelah, kerja-kerjaan. Senang je buat personal loan ni. Malah bank juga suka dengan Tuan Puan. Hello, Encik A. Baru naik gaji ya. Okey, kita sekarang menawarkan personal loan sekian. Tuan layak. Tuan dengan gaji Tuan Puan sekarang bla 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 bla. Kita pun rasa, aku layak. Berapa ribu boleh? 40 ribu. Okey. Berapa bayar sebulan? RM500 je. Okey. Tuan Puan, itu hutang. Walaupun Tuan Puan kata saya buat loan tu dah ada insurance cover. Nanti saya mati insurans dah cover saya punya loan. Tak ada masalah, okey je. Tapi Tuan Puan, sepanjang hidup Tuan Puan tu nak bayar loan tu berapa puluh tahun? Cimol. Okey. Terima kasih Cimol. Okey. Berapa puluh tahun Tuan Puan kalau buat loan? Ada orang kahwin pun buat personal loan. Ada orang kahwin pun buat personal loan. Malu sikit tapi yelah dah terdesak nak kahwin kan. Nak cantik punya pasal, nak meriah, nak gah. Kalau personal loan tu sikit boleh tahan kalau kahwin Tapi kalau Tuan Puan kahwin buat personal loan sampai RM20,000, RM30,000 hanya untuk majlis seminggu, 2 minggu. Ianya sangat satu pembaziran. Jadi Tuan Puan, kalau Tuan Puan mana-mana yang rasa baru ilmu emasnya cetek, jangan suka-suka tunjuk rasa yang ilmu ni dah besar, dah pandai banyak. Dah pandai banyak, lepas tu nak menasihati orang lain yang membuat satu tindakan yang betul untuk hidup mereka. Sebab tu kadang-kadang Kak Suzy cakap, nak sebut tu B star D star. Okey? Simpan sikit. Jangan tunjuk kat orang. Malu orang screenshot. Hey. Okey? Kalau tak ada ilmu, baik diam daripada berkata-kata. Even pernah kita dengar hadis juga, pendapat mereka yang bijak pandai. Sekiranya kita rasa kita tak berapa pandai ilmunya, lebih baik diam daripada berkata-kata. Kerana apabila Tuan Puan ni berkata-kata, dia akan menambahkan lagi nampak Tuan Puan B star, D star. Okey? Cuba type tu B star, D star jadi apa. Okey, So, minta maaf kepada sesiapa yang terasa termakan cili malam ni. Ada siapa makan cili malam ni? Malam-malam makan cili. Kak Suzy ni bagi makan cili malam-malam. Okey? Kak Suzy tak makan. Okey, Kak Suzy tak semua makan pedas. Okey. Jadi Tuan Puan, emas ni dia salah satu kegunaan dia adalah ketika kita dikala kecemasan.
So, kenapa Kak Suzy selalu menggalakkan tuan-puan? Simpanlah emas, simpanlah emas. Ada duit lebih, simpan emas. Dapat duit gaji, simpan emas. Dapat duit bonus, simpan emas. Dapat duit claim, simpan emas. Dapat insentif bisnes, dapat simpan emas. Tukar sikit duit tu jadi emas. Kenapa? Sebab banyak sangat kegunaan emas ini di masa akan datang. Secara tak langsung, emas ni juga kita boleh jadikan dia salah satu aset kita. Kalau tuan-puan rasa nak beli rumah tu mahal, ataupun kalau tuan-puan rasa duit tuan-puan belum cukup lagi untuk membeli rumah, maka belilah emas dahulu. Rumah kita tak boleh nak beli satu kaki persegi. Okey, saya dah cuk rumah lorong 8 nombor 16 tu lorong 8 nombor 16 Taman Seri Indah tu. Contoh, okey. Tuan-puan, walaupun tuan-puan suka rumah tu, tuan-puan tak boleh pergi beli satu kaki persegi. Okey, pemaju, hari ni, bulan ni saya bayar satu kaki persegi dahulu. Bulan depan saya bayar satu kaki persegi lagi. Tak boleh tuan-puan. Ataupun bulan ni saya bayar ruangan bilik tidur dulu. Nanti 3 bulan lagi saya bayar ruangan dapur. Tak boleh tuan-puan kalau nak beli rumah. Tak boleh macam tu. Tetapi kalau dengan emas, tuan-puan boleh beli sikit-sikit tak? Jawapannya boleh. Okey, itulah antara salah satu kelebihan emas. Daripada emas, tuan-puan boleh beli, kumpul sikit-sikit. Beli sikit-sikit gram, kumpul dah jadi banyak. Nanti tuan-puan kata akan datang, tuan-puan nak beli rumah. Yalah, emas dah banyak. Tengok, nilai emas ni dah 30,000 nilai dia. Tanpa sedar, tuan-puan menyimpan, sedar-sedar dah 100 gram. Nilai pun dah pergi up to 30,000. Wow. Lepas tu tuan-puan kata, okey nak beli rumah. Okey, boleh bayar down payment rumah. Beli rumah masa tu. Tapi kalau macam sekarang, kita tak ada duit lebih lagi. Ingat, nak beli rumah kena bayar down payment. Jadi down payment tu pun satu amount yang besar. Tak ada dah sekarang down payment 1,000 ke 2,000 ke, tak ada tuan-puan. Saya tak tahu kalau ada rumah yang bayar down payment besar tu. Nanti boleh bagi tahu Kak Suzy. Kak Suzy pun nak pergi survey. Mana tahu Kak Suzy boleh beli juga. Kalau ada down payment 1,200, 1,000 ke 2,000 ke saja. Tuan-puan kalau nak beli rumah sekarang kurang-kurang 10,000. Tu pun payah nak jumpa. 20,000. Sebab dia biasanya 10%. Kan? 20%. Memanglah ada orang kata, saya boleh buat loan 100%. Untuk loan tu tak payah pun bayar loan down payment. Nanti tuan-puan tengok bayaran bulanan tuan-puan dengan bank tu berapa. Sebab dia akan ada impak dekat situ balik. Okey, itu berkaitan dengan loan bank. Okey, jadi kat sini Kak Suzy macam balik pada topik Kak Suzy. Okey, jangan rasa malu untuk gadai emas. Okey, macam Kak Suzy. Okey, Kak Suzy selalu ceritakan berkenaan dengan perihal pengalaman Kak Suzy. Okey, gadai emas. Sebenarnya gadai emas ni Kak Suzy dah buat lama. Dan Kak Suzy rasa barang Kak Suzy ni, emas-emas Kak Suzy sentiasa keluar masuk tempat Arano. Kak Suzy tak malu pun. Okey, malah dengan emas yang keluar masuk tu, apa yang Kak Suzy dapat? Ni, Kak Suzy dapat rumah Kak Suzy. Okey, antaranya. Ini yang pertama, awal-awal dulu masa Kak Suzy belajar buat kedai emas. Kak Suzy dapat rumah ni. Rumah Kak Suzy. Okey, bolehlah rumah sekakak-kera sikit. Okey, duduk untuk tempat tidur, ada toilet, ada ruang tamu, ada ruang TV, ada dapur. Bolehlah kan? Jadi, Kak Suzy menggunakan antaranya teknik gadaian untuk membina rumah. Mungkin ramai yang tak tahu dengan kaedah ni kan, cara ni kan. Okey, kenapa Kak Suzy menggunakan teknik gadaian untuk membina rumah Kak Suzy ketika itu? Okey, tahun Kak Suzy bina rumah ni sebenarnya kurang lebih tahun 2010. 2010 Kak Suzy start bina rumah impian Kak Suzy dengan suami. Jadi ketika itu Kak Suzy memang dah memiliki gram-gram emas. Dan ada emas ketika itu Kak Suzy ada jual dan ada yang Kak Suzy gadai. Sebab itu boleh Kak Suzy katakan emas pertama yang Kak Suzy beli sejak tahun 2009 masih ada lagi hingga hari ini. Malah emas tersebut juga Kak Suzy gunakan untuk membina rumah Kak Suzy. Kalau logik akal, kita ada duit, kita buat rumah dah siap, duit habis kan? Betul tak? Tetapi apa yang Kak Suzy gunakan? Kaedah yang Kak Suzy gunakan? Kak Suzy ada duit, Kak Suzy beli emas. Tak ada pula contoh emas kat sini. Nanti Kak Suzy ni. Okay?
Mana semua dah menyimpan, dah simpan. Okey. Kak Suzy ada duit. Kak Suzy beli emas dahulu. Daripada emas tu Kak Suzy tunggu sedikit waktu untuk harga tu kenaikan berlaku. Okey, lepas tu bila Kak Suzy nak bina rumah, separuh daripadanya Kak Suzy jual, dan antara separuh daripadanya Kak Suzy menggunakan teknik gadaian. Masuk Arano, keluar masuk Arano. Okey, kenapa Kak Suzy tak jual semua? Okey, kerana masa tu pertama Kak Suzy memang nak belajarlah teknik gadaian. Dan ketika itu juga Kak Suzy yakin Kak Suzy boleh tebus balik emas tersebut. Okey? Jadi sebab itu Kak Suzy kata, bila Kak Suzy ada duit, Kak Suzy bina rumah, emas Kak Suzy tak habis. Malah Kak Suzy ada duit bina rumah. Okey, ada duit beli emas, bina rumah. Lepas bina rumah, Kak Suzy ada lagi duit dan ada emas lagi. Dan satu lagi ekstra, Kak Suzy ada bisnes, iaitu bisnes public gold. Ini kisah Kak Suzy dengan emas. Mungkin tak ramai yang ada pengalaman seperti ini. So Kak Suzy sharing sikit. Kak Suzy menggadaikan emas tersebut, di mana dari duit yang dapat tu, Kak Suzy buatlah ada part-part yang nak ni. Masa tu ingat nak beli apa tak ingat lah, tapi adalah bahagian-bahagian yang rumah yang kita nak siapkan. Dan antaranya juga masa nak beli apa, kan dah rumah siap, mestilah nak beli mentol, nak beli kipas semua kan. Malah nak buat kitchen cabinet pun Kak Suzy menggunakan teknik gadaian. Tak malu pun. Tak malu, bangga nak bagi tahu ni, tak malu pun muka ni. Okey? Buat rumah Kak Suzy gadai. Buat kitchen cabinet pun Kak Suzy menggadai emas. Kenapa Kak Suzy gadai? Kenapa tak nak jual? Sebab Kak Suzy sayang dengan emas Kak Suzy. Harta Kak Suzy. Okey? So, ada emas, Kak Suzy ambil, Kak Suzy gadai. Okey? Lepas tu, buat kitchen cabinet. Lepas tu kita tebus dalam emas kita. Nampak? Kenapa Kak Suzy tak jual? Sebab Kak Suzy tahu dengan gaji bulanan, Kak Suzy punya gaji, suami punya gaji, kita boleh tebus balik emas tersebut. Kalau kita gadai, sebab tu tuan-puan kena belajar konsep gadaian dia, berapa tempoh dia bagi, berapa loan yang dia bagi. Okey? Dan kalau kita nak buat gadaian juga, tengok kita punya keupayaan. Bukan saja-saja pergi gadai untuk joli. Tak! Jangan tuan-puan gadai emas pergi joli. Tapi ada juga Kak Suzy gunakan teknik gadaian emas, Kak Suzy pergi melancong. Melancong tu boleh katakan joli jugalah, kan? Joli? Okey, jadi tuan-puan, ada emas, tuan-puan boleh buat apa saja untuk dapatkan duit. So Kak Suzy buat rumah, Kak Suzy gadai emas. Kak Suzy buat kitchen cabinet, Kak Suzy gadai emas. So at the end, kitchen cabinet Kak Suzy dapat, emas Kak Suzy ada lagi. Nampak? Okey? Itu kelebihan tuan-puan yang ada emas. Kalau tuan-puan tak ada emas, tak boleh. Ataupun tuan-puan rasa tuan-puan ada emas tapi hanya dalam sistem, tuan-puan tak boleh nak gadai, tuan-puan tak boleh nak ambil, tak guna juga. Tak boleh. Okey? Lagi kalau dengan emas Kak Suzy selalu buat. Kalau Kak Suzy nak selalu ke luar negara, kadang melancong dengan keluarga, tuan-puan boleh lihat kadang Kak Suzy pergi melancong dengan keluarga. Yes, kadang-kadang Kak Suzy reserve ada duit nak extra ke, Kak Suzy pergi gadai emas. Okey? Dapat cash money, pergi tukar duit currency sikit. Okey, kita bawa pergi melancong, jalan-jalan. Okey, nanti kita balik dari melancong, kita tebuslah balik emas tu. Kadang-kadang ambil masa 2 bulan, kadang-kadang ada 3 bulan. Nampak? At the end, Kak Suzy dapat balik emas Kak Suzy. Kak Suzy boleh pergi melancong, Kak Suzy boleh pergi berbelanja ketika melancong. Dan Kak Suzy dapat balik emas Kak Suzy. Nampak? Itu kelebihan orang yang ada emas. Jadi jangan takut untuk gadai. Jangan malu untuk gadai. Okey? Jangan. Tuan-puan kalau ada emas harus berbangga kerana tuan-puan mempunyai harta. Yang mana orang yang lain tu tak ada emas, dia tak boleh nak buat teknik tu. Dia hanya boleh cakap je. Rugilah ada emas pergi gadai buat apa. Okey? Andai kata tuan-puan meninggal dunia atau apa-apa jadi kepada tuan-puan, adakah tuan-puan penanggung hutang? Jawapannya tidak.
Malah tempat gadaian tu lagi memegang harta tuan puan ni lebih lagi. Andai kata tuan puan tak berjaya tebus pun, tempat gadaian tersebut, dia akan buat kiraan balik, dia akan bagi lagi duit kat tuan puan. Sebab tuan puan telah membagikan satu aset, satu harta ke tempat gadaian tersebut dengan nilai yang lebih daripada yang tuan puan nak. Sebagai contoh, tuan puan ada emas nilainya RM10,000. Tuan puan pergi gadai. Tapi biasanya tempat loan, tempat gadaian dia hanya bagi loan dalam 80%. Kadang-kadang ada tempat 75%. Ada tempat juga dia bagi 60%. Ni tertakluk tuan puan pergi mana-mana tempat. Tempat dia lain-lain arah no, lain-lain dia punya rules. So contoh yang Kak Suzy ambil, katakanlah dia bagi 75%. Jadi tuan puan nilai emas tuan puan RM10,000, 75%. Jadi bila tuan puan buat loan, tuan puan hanya dapat RM7,500 sahaja. RM2,500 lagi tempat gadaian tersebut akan pegang. Mesti tuan puan tanya, kenapa dia kena pegang? Ialah kita menggadai barang kita. Tempat gadaian dia tak akan bagi nilai 100% dengan nilai emas tersebut. Tiada mana-mana tempat gadaian di dunia, Kak Suzy rasa di dunia, kalau nak buat gadaian, dia tak akan bagi loan 100%. Tak ada. Dia akan bagi, dia akan kira nilai marhum. Kita panggil dia nilai marhum. Semua jumlah yang nilai RM10,000 tadi tu, dia panggil nilai marhum. Bermakna nilai keseluruhan emas kita. Bila nilai marhum dia RM10,000, contoh ni saya ambil nombor genap lah, cantik sikit, senang saya nak buat contoh. Jadi RM10,000, jadi dia akan bagi loan kita RM7,500 saja. So kita dapat RM7,500. So bolehlah pergi buat apa-apa yang kita nak. Sebab itu pembisnes, seseorang yang mempunyai bisnes, amat digalakkan simpanlah emas, terutama emas gold bar. Kenapa? Sebab pembisnes ni ada satu ketika, satu masa dia nak rolling modal dia, ataupun dia nak guna duit dia untuk something, keperluan bisnes dia. Dia pergi gadai sekejap, dia dapat duit dan dia boleh run bisnes dia seperti sedia kala. Kerana bila kita pergi gadai, kita akan dapat duit segera. Ada juga orang pernah bangkang Kak Suzy, pergi buat personal loan pun dapat duit segera juga. Tuan puan nampak dengar sini, personal loan dengan arah no berbeza. Personal loan tuan puan berhutang. Arah no tuan puan hanya mencagarkan harta tuan puan ke tempat arah no tersebut. Ya betul, tuan puan ambil duit sebagai dinamakan pinjaman juga, tapi tuan puan tidak berhutang. Itu beza dia. Dan arah no juga memang dia ada kos upah yang kena bayar. Yelah, dia dah bagi khidmat kat kita. Dia dah bagi servis, dia dah bagi tolong bagi duit tunai kat kita. Untuk kita letak kat dia tu sementara 2-3 bulan tu atau 6 bulan ke setahun. Yelah, dia ambil lah cas sikit. Kat situ lah untung dia. Tapi at the end tuan puan dapat balik emas tuan puan. Sebab itu bagi sesiapa yang dia rasa sayang sangat dengan barang kemas dia, mungkin ada sentimental value, jadi dia gadai sekejap untuk dapatkan duit, lepas tu nanti dia pergi tebus balik dan emas dia tu takkan hilang. Sentimental value dia, kenangan dia dengan barang tersebut masih kekal ada. Nampak? Ini adalah antara kelebihan gadaian. Ianya berbeza kalau tuan puan nak jual emas. Lain. Sebab tu kadang-kadang pelanggan Kak Suzy selalu nasihatkan mereka. Malah ada pelanggan Kak Suzy sebenarnya tak pernah dalam hidup mereka membuat gadaian. Kerana mereka rasa macam ni lah, gadai emas. Tak pernah buat lah, malu lah. Dulu-dulu, orang pemikiran dulu-dulu, ya mereka rasa memang gadai emas ni malunya pergi tempat gadaian. Oh tidak. Malu sangat. Sekarang tidak, tuan-tuan jangan. Jangan. Ia itu balik sebenarnya. Dulu tu kiranya mereka kurang berilmu. Apabila tuan-puan sudah mempunyai ilmu tentang keuangan, ilmu tentang emas, tuan-puan tak perlu malu. Malah tuan-puan boleh ajar lagi orang lain. Dengan ada emas ni, tuan-puan boleh pergi buat gadaian. Bantu mereka. Kerana sebab itulah kata perempuan yang memakai barang kemas ni, dia boleh
Dia ibarat orang kata bengkel bergerak dalam badan, dekat badan ni. Okey? Duduk mana-mana nanti jangan risau. Sebab ada emas, garanti ada duit. Kak Suzy juga nak bagi contoh contoh kalau tuan-puan lihat di Kelantan. Okey? Siapa pernah pergi jalan-jalan Kelantan? Dekat terutama pasar Siti Khadijah, Kelantan. Tuan-puan, kalau tuan-puan pergi dekat area pasar Siti Khadijah tu, tuan-puan akan tengok di berhampiran dengan pasar Siti Khadijah akan ada banyak lot-lot kedai kan. Cuba tuan-puan pernah kira tak berapa pajak gadai kedai situ? Okay, pajak gadai, kedai emas. Pajak gadai dengan kedai emas lebih banyak daripada kedai-kedai yang lain. Lepas ni siapa yang duduk di sana cuba pergi tengok. Betul tak? Ya tak? Cuba tuan-puan kira. Ianya tidak sama seperti tempat-tempat negeri lain. Tidak Kenapa Kelantan? Okey, kenapa Kelantan? Sebab Kelantan ni rakyat dia bijak. Terutama kalau mana kita tengok wanita. Wanita yang banyak berniaga di pasar Siti Khadijah tu kan. Okey. Kan perempuan. Okey. Warga Kelantan kadang-kadang mereka dikatakan tak ada modal. Di Kelantan sahaja wujudnya tempat gadai yang boleh gadai dalam masa 1 hari. Dan tempat lain biasanya kurang lebih seminggu. Kadang-kadang boleh tebus di Kelantan dikira 1 hari. Dan kos upah dia pun dikira dalam 1 hari minimum. Kenapa 1 hari? Kerana kadang-kadang warga Kelantan cara dia cari duit. Okey, dia ada gelang, contoh gelang. Okey, pagi pergi kedai, dapat duit, belilah apa-apa yang untuk dia berniaga. Okey, dia beli selonggok sayur ke apalah, mungkin set nasi lemak ke, yang kan dekat pasar-pasar Kelantan tu kan murah. Kak Suzy suka kalau pergi sana kan, ya Allah, macam-macam nak beli sebab murah. Okey, jadi pergi sana beli. Mungkin nanti dia bawa makanan tu ke apa sayur tu pergi tempat lain untuk berniaga. Dan apabila dia dah petang, dia mendapat keuntungan, jadi dia akan pergi tebus balik emas dia tu, mungkin petang tu ke atau besok hari. Nampak? Dia pergi gadai sikit, walaupun dah bayar kos upah sikit, dia pergi berniaga, untung dia tu boleh survive. Tu kelebihan orang ada emas. Kalau kita ni kan jenis yang tak ada duit, kerja pula tidak menentu, tuan-puan ingat senang ke tuan-puan nak dapat loan? Sebab tu Kak Suzy kata yang loan tadi, sesiapa yang pekerja government, senang dapat. Yang bekerja swasta, ya senang dapat sebab tuan-puan ada slip gaji. Tapi bagi mereka yang peniaga biasa, tak ada slip gaji, ingat senang dapat loan macam tu? Tak adanya. Bank tak suka orang yang tak ada slip gaji. Yang tak nampak berapa gaji tuan-puan tiap-tiap bulan. Sedangkan peniaga ni sebenarnya lagi besar gaji dia daripada orang yang ada slip gaji tu. Hai Nofiza, Kak ada kawan saya nak gadai tapi dia jadi takut tak dapat ambil sebab belum dapat kerja. Okey. Kalau yang mengikut ini, ya gadaian ni sebenarnya dia ada tempoh. Sebab tu Kak Suzy cakap, kalau nak menggadai, tuan-puan cubalah kontak, hubungi sesiapa yang ada ilmu sikit, tanya, ataupun boleh pergi tempat gadaian tersebut, tanya. Tapi sebab Kak Suzy ada banyak pengalaman, Kak Suzy boleh kongsi sedikit berkenaan dengan peraturan gadaian emas. Okey? Okay. Antara peraturan dia adalah, yang pertama, jumlah pinjaman kita takkan dapat 100%. Okey? Mungkin kita dapat 60%, 70%, 80%. Tertakluk pada tempat lah, lokasi. Lain-lain tempat, lain-lain dia ni. Lepas tu kos upah. Kos upah, suka untuk Kak Suzy beritahu tuan-puan, kalau tuan-puan nak pergi tempat gadaian, carilah kos upah yang maksimum dia hanya 1%. Itu paling maksimum dah 1%. Jangan lebih. Kalau lebih, dia akan jadi rugi sikit lah sebab tuan-puan kos upah tu jadi tinggi. Maksimum 1%. Kalau dapat bawah lagi 1%, lagi bagus. Sebab tu kalau tanya Kak Suzy selalu orang tanya Kak Suzy selalu menggadai kat mana? Jawapannya Kak Suzy paling suka menggadai dekat, yang pertama dekat Pos Ar-Rahnu.
Pos Arano kita ada di seluruh Malaysia. Lebih 80 branch Pos Arano yang ada di seluruh Malaysia. Even hari tu Kak Suzy pergi ke Pulau Perhentian Terengganu. Ada satu ketul. Di pulau tu ada Pos Arano. Nampak orang duduk pulau pun senang-senang nak menggadai. Sangat mudah. Jadi okey, Kak Suzy suka menggadai di Pos Arano. Kenapa? Okey, yang pertama sebab Pos Arano merupakan tempat gadaian yang tak terlalu ramai orang. Tu yang pertama. Memang kalau kita pergi selalu tak berapa ramai orang. Okey. Yang kedua, yes, kita dapat cash on the spot. Okey. Senang juga. Okey. Yang ketiga, dia punya kos upah. Kos upah dia dalam 0.8%. Nampak? Bawah 1%. Nampak? Okey. Jadi, okey. Ini masih lagi termaktub dalam rules untuk membuat penggadaian. Okey. Dan yang keempat, Pos Arano merupakan partner Public Gold. Kak Suzy kan penyimpan emas Public Gold. Jadi Kak Suzy ada banyak sangat emas Public Gold. Terutama yang dalam casing-casing gold card tu. Okey. Ada emas tak? Tak ada emas, ada casing je. Okey. So dalam casing-casing, kalau kita pergi yang mana dalam gold card tu kan. Gold card tu, gold bar tu. Yang ada seal tu. Tak ada masalah. Tuan pergi je, letak je. Okey, dia akan kira. Dia tak payah nak check lagi dah. Sebab dia tengok, Public Gold. Senang. Sangat senang. Jadi sebab itu salah satu sebab kenapa Kak Suzy suka. Tapi anda kata tuan-puan, ada jenama lain. Jenama lain kena hati-hati sebab ada juga jenama yang tidak diterima di Pos Arano. Jadi tuan-puan kena check jenama emas yang tuan-puan beli diterima oleh Arano. Jadi tu tadi 4, okey 5 dah kan. Jadi itu antara 5 sebab kenapa Kak Suzy suka menggadai di Pos Arano. Dan yang keenam dia pula, okey, nak tebus pun senang. Tuan-puan ada duit, bawa. Andai kata tuan-puan ada duit sikit-sikit, okey, tuan-puan ada duit, katakanlah loan tuan-puan 7,500 contoh tu kalau besar okey, tuan-puan kata bulan ni ada 1,000, tuan-puan nak pergi bayar dulu sikit, boleh? Pergi bayar. Pergi letak bayaran. Dia akan terima, tak ada masalah. Bawa surat, bawa nombor surat, nanti dia akan terima. So dia akan masuk dalam sistem dia. Dia dah tahu kita ada bayaran sikit. Sangat mudah. Yang ketujuh, Pos Arano tak terlibat dengan BNM. Jadi nama tuan-puan takkan masuk Sikrisitos. Tak. Jadi nama tuan-puan akan dilihat bersih. Nampak? So tu antara kelebihan dia. 7, cukuplah. Jadi sebab itu kalau tuan-puan memiliki emas Public Gold, membeli emas Public Gold, tak kisahlah yang dalam seal ataupun bukan seal, apa-apa sahaja emas gold bar ataupun emas dinar di Public Gold diterima untuk gadaian di Pos Arano. Kecuali dengar ayat Kak Suzy kecuali yang mana-mana jenama yang mana-mana gold bar yang pada kad yang design ada pelbagai tu, okey, apabila emas tersebut sebagai contoh yang contoh design Public Gold, design masjid kan, design masjid. Jadi design masjid, apa-apa design yang berunsurkan keagamaan tidak diterima untuk penggadaian. Keagamaan. Jadi tak kisahlah gambar masjid ke gambar apa-apa sahaja. Tapi kalau sekadar tulisan Arab, tak ada masalah. Tulisan Cina pun boleh, tak ada masalah. Kan tuan-puan ada yang kita jenama yang Taifu, kan ditulis Taifu tu semua kan. Tak ada masalah, itu boleh tuan-puan. Sebab ia hanya tulisan. Tetapi gambar yang menggambarkan berkenaan dengan keagamaan, okey, tak boleh. Sebab tu kalau emas tuan-puan beli Public Gold yang ada gambar-gambar masjid, itu tak boleh buat Arano di Pos Arano. Tapi kalau di Public Gold boleh tak? Jawapannya boleh. Public Gold semua emasnya diterima. Jadi senang. Okey? Okay. Jadi itu adalah antara 7 sebab kenapa Kak Suzy suka menggadai di Pos Arano. Okay. Selain daripada Pos Arano, kat mana lagi Kak Suzy menggadai? Okay. Yang kedua tempat yang Kak Suzy suka menggadai juga adalah di Arano Exchange, iaitu di bawah Koperasi Bank Rakyat. Tuan-puan jangan pergi bank rakyat, dalam bank rakyat tu ada untuk Arano. Jangan yang tu.
Yang tu kalau tuan-puan pergi tu, nama tuan-puan akan masuk Secresitos. Sebab bank rakyat tu dia di bawah BNM. Jangan pergi yang tu. Ni tuan-puan pergi, ada satu lagi, dia tempat Ar-Rahnu. Okey, nanti tuan-puan akan nampak ada tulisan kecil di bawah ni Koperasi Bank Rakyat. Macam tu lah lebih kurang. Dia tulis Ar-Rahnu Exchange. So, itu juga mudah. Senang. Emas public gold diterima. Tetapi kalau dalam seal, dia akan buka. So, kalau Kak Suzy nak menggadai dekat yang Ar-Rahnu Exchange tu, Kak Suzy tak akan bawa emas-emas Kak Suzy yang bersil. Tak. Kak Suzy akan bawa lah macam emas yang 10 gram, 5 dinar ke, 10 dinar ke, yang 20 gram ke, yang 5 gram ke, yang bukan dalam seal. Kerana Kak Suzy pun sayang Mama Kak Suzy yang dalam seal dah cantik, kenapa nak perlu dikopak, dibuka. Jadi kita ada banyak pilihan. Jadi kita hantarlah emas yang tak perlu rosakkan emas kita. Okay? Dan tempat yang ketiga, kalau pilihan Kak Suzy, biasanya ke public gold lah. Sebab di bawah public gold, di mana-mana branch public gold di seluruh Malaysia, kita ada 18 branch. Okay? Malah public gold ni sebenarnya Ar-Rahnu dia di bawah KDE, iaitu Koperasi Dagang Emas. So, Koperasi Dagang Emas adalah antara boleh dipanggil di bawah public gold group. So, Koperasi Dagang Emas akan menerima semua emas public gold. Tak kisah dalam seal, tak kisah luar seal, tak kisah ada tanda keagamaan, gambar masjid ke apa, boleh. Dan kalau tuan-puan gadai juga di KDE, nama tuan-puan juga tak masuk dalam Secresitos. Jadi tuan-puan nampak tak sini satu conclusion dia. Kalau tuan-puan nak pergi menggadai, pastikan tempat gadaian tersebut tidak relate dengan bank. BNM. No. Jangan. Sudah lepas ni Kak Suzy kena ban lah bank-bank. Tengok Kak Suzy kan yang mana menawarkan Ar-Rahnu. Kak Suzy tak menggalakkan. Okey? Ya, jawapan dia Kak Suzy tidak menggalakkan tuan-puan untuk membuat penggadaian di BNM. Ya, di bank-bank yang mana tertakluk di bawah BNM. Kerana kalau tuan-puan pergi buat gadaian di bank-bank, automatically nama tuan-puan akan masuk dalam Secresitos. Sebab dia terus sistem automatically direct sync dengan BNM. So, kalau anda kata dalam tempoh setahun tu ke, contoh 6 bulan ke setahun tu, tuan-puan nak buat loan rumah ke, tuan-puan nak buat beli kereta baru ke, dia akan tengok, komitmen tuan-puan tingginya. Tinggi ni, bayangkanlah 7,500 dibayar dalam masa setahun, 6 bulan. Kalau kita masuk Ar-Rahnu, dia akan kira 6 bulan tau. Tuan-puan lihat bulanan tuan-puan. Okay, contoh tadi Kak Suzy bagi contoh. Bayangkanlah 7,500. Tuan-puan dapat loan tadi tu kan, 7,500 bahagi 6. 1,250 komitmen tuan-puan. Tinggilah. So, bila nama tuan-puan ataupun tuan-puan pergi buat penggadaian, pergi ke mana-mana yang institusi Ar-Rahnu yang berkaitan dengan bank, nama tuan-puan akan masuk Secresitos. Kalau tak berjaya tebus, lagilah nama tuan-puan jadi blacklist. Sebab emas dah dilelong. Yang dilelong tu nama tuan-puan secara tak langsung macam ada blacklist. Macam besar sangat. Sebab tu antaranya Kak Suzy tak suka pergi gadai di bank-bank. Tapi kalau nama tuan-puan pergi gadai dekat yang 3 tempat Kak Suzy cakap tadi kan, Pos Ar-Rahnu, Ar-Rahnu Exchange ataupun KDE, kalau tuan-puan tak berjaya, tak boleh nak tebus barang tuan-puan kena lelong. Okey? Tuan-puan jangan risau, nama tuan-puan tak rosak. Tak rosak. Tak rosak Okey, jadi okey, faham. Okey, sekarang 50 gram berapa harga? Tiba-tiba dia tanya harga pula. Sat Kak Suzy buka. Okey, harga hari ini sekarang pukul 11.39 malam. Wow, harga emas hari ni sebenarnya turun malam ni jatuh lebih kurang RM329 segram. Jadi untuk 50 gram harga kurang lebih RM16,340. Tambah premium RM40 jadi RM16,380 untuk 50 gram. Nak beli ke Mr. Izzat? Okey, hubungi saya. Tengok bio link saya kat atas Nanti saya bantu. Okey, habis live ni sekarang saya bantu.
Kalau tak pun nak mesej-mesej saya esok pun boleh. Jadi tuan-puan, emas ni kalau tuan-puan dah ada, tuan-puan boleh gunakannya dengan bijak. Jangan jadi seperti mereka yang tidak bijak di luar sana. Pandai nak nasihat orang, dia sendiri tak bijak. Tuan-puan jangan takut simpan emas. Tuan-puan jangan takut untuk menggadaikan emas. Malah tuan-puan boleh pergi menggadai dengan penuh bergaya. Gitu. Ting 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 ting, bawa emas. Okey, tak adalah gitu kan. Okey. Jadi tuan-puan, itulah antara kelebihan sesiapa yang hanya mempunyai emas. Jangan takut nak simpan emas hanya sebab adalah mulut-mulut jahat ni yang cakap pergi gadai emas ni lah apa, buat malu lah apa, jatuh maruah lah apa. Tidak tuan-puan. Jangan risau. Kak Suzy sangat membangkang penyataan tersebut. Tuan-puan, maruah tuan-puan takkan jatuh. Tidak. Tuan-puan tak perlu malu. Tidak. Macam tuan-puan lihat video Kak Suzy. Kak Suzy banyak video Kak Suzy di YouTube channel Kak Suzy. Tuan-puan cari Suzy is a channel. Banyak Kak Suzy kongsikan. Malah beberapa sesi dah Kak Suzy pergi berkenaan dengan Ar-Rahnu ni. Sangat-sangat mudah, senang lah apa semua. Cuma Kak Suzy tak buat ada video lagi berkenaan dengan emas apa yang tidak diterima di Ar-Rahnu. Tuan-puan nak tak tajuk tu? Nanti kan orang kata Kak Suzy ni dengki pula dengan produk-produk lain. Jenama-jenama lain. Tapi itulah hakikatnya. Bukan Kak Suzy yang cakap, tetapi tempat Ar-Rahnu tu sendiri. Sebab Kak Suzy ni kalau selalu pergi Ar-Rahnu, Kak Suzy ni suka bertanya dengan mereka. Kak Suzy selidik. Apa-apa yang Kak Suzy selalu kongsi dengan tuan-puan ni adalah berdasarkan fakta. Bukan Kak Suzy saja nak cerita-cerita, buat ayat bagi seronok dengar. Tak. Kak Suzy adalah bercakap berdasarkan fakta, bercakap berdasarkan pengalaman Kak Suzy. Kerana Kak Suzy kurang lebih ada pengalaman hampir 15 tahun dengan emas ni. Walaupun dulu memanglah Kak Suzy tak suka emas. Tapi selepas Kak Suzy suka emas, macam-macam transaksi dengan emas ni Kak Suzy dah buat. Kalau dengan bank, kalau tuan-puan mesti pernah tanya kan, Kak Suzy pernah ke dah tahu pasal emas bank ni tak menggadai. Bank ni satu lagi kelebihan dia, andai kata tuan-puan memerlukan wang yang besar. Maksudnya tuan-puan nak pergi gadai sekali, mungkin sekali gadaian tu tuan-puan dalam 40,000 terus ke 30,000 ke. Kelebihan bank ada duit tu. Kalau tuan-puan pergi tempat gadaian biasa, dia ada limit satu hari. Itu ada pro and con dia lah. Tetapi kalau tuan-puan pergi gadai dekat bank, itulah nama tuan-puan masuk Securitas lah. Kelebihan dekat bank, tuan-puan boleh gadai kalau satu jumlah amount yang besar, tuan-puan memang nak that day, hari tersebut. Sebab biasanya bank ni, kalau Kak Suzy kadang-kadang survey, dia tak ada limit. Malah dia memang unlimited. Yelah, bank suka tuan-puan ni pergi buat loan dengan dia. Walaupun Ar-Rahnu dia menawarkan Ar-Rahnu, dia suka. Sebab itu, ini adalah salah satu kelebihan dia. Tapi dia ada sisi lain lah. Kalau tuan-puan sekadar nak gadaian kecil-kecil dalam, mungkin tuan-puan nak dalam 2,000 sahaja duit, 3,000 je ke. Nasihat Kak Suzy yang pergi kat bank. Itu je. Kalau ditanya bank apa yang menawarkan Ar-Rahnu, sebenarnya banyak Agrobank, Bank Rakyat, Bank Muamalat, RHB dia kena tengok ada tempat. Bank tak ada rasanya. Tak tahulah kalau ada. Setahu Suzy, Kak Suzy di Bangi ni macam tak ada. Even RHB dekat Bangi ni pun tak terima untuk gadaian. Bank yang tu macam tu lah. Bank Rakyat, Agrobank dengan Bank Muamalat. 3 bank ni. Bank Muamalat dia punya loan, dia punya pun rendah. Rendah. Tapi itulah tadi, nama tuan-puan nanti akan masuk Securitas. Tapi kalau tuan-puan rasa okey, aku nak gadai sekejap je, mungkin dalam 2 bulan lepas tu tebus balik, okeylah pergi gadai. Tak ada masalah. Rekod tuan-puan pun cantik. Sebab tuan-puan katakanlah pergi gadai nak 10,000 2 bulan, lepas tu tuan-puan boleh tebus balik. Tak ada masalah. Dia jangan kalau yang lama. Yang lama yang lama mungkin kadang sebab gadaian ni juga, bila dia habis satu-satu surat, dia boleh extend lagi surat.
Ya, dia boleh extend surat, Jadi extend lagi tempoh dengan syarat tuan-puan clearkan tuan-puan punya kos upah dia. Jadi kalau tuan-puan nak tahu tentang Ar-Rahnu ni, tuan-puan boleh tengok video di YouTube channel Kak Suzy. Kerana kat situ Kak Suzy ada kongsikan teknik, kaedah, apa benda cara, kat mana kelebihan untuk kita menggadai emas tu. Okay? Ni Cik Ahmad, handphone saya hilang, ID gap pun lupa. Okay, Cik Ahmad boleh hubungi introducer. Kalau lupa juga boleh hubungi Public Gold. Okay. Kalau tak tahu juga, okay, tak apalah, boleh hubungi Kak Suzy. Okay. Tengok dekat bio tu, message Kak Suzy, nanti Kak Suzy bantu Cik Ahmad. Okay. Untuk dapatkan ID balik. Walaupun Cik Ahmad ni mungkin bukan bawah saya lah. Tak apa, saya bantu. Nanti message saya. Okay. Sebab ataupun Cik Ahmad boleh pergi kat branch juga. Mana-mana branch Public Gold, pergi sana, kata saya lupa ID, nanti bawa IC, staff akan check balik. Jadi tak ada masalah. Okey, lagi apa saya nak cakap tadi berkenaan Ar-Rahnu. Okey, ada satu lagi. Siapa yang nak tanya sambil-sambil ni pun berkenaan dengan Ar-Rahnu, okey, boleh tanya. Ni tengah Kak Suzy live ni. Kak Suzy target live kurang lebih sejam je ni. Pukul 12 nak berhenti ni, nak tidur. Besok Kak Suzy ada seminar, aktiviti di Menara Public Gold untuk Public Gold for Indonesia. Jadi siapa yang rasa di kalangan sini ada warga Indonesia, ayo ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, mau nabungin emas, okey, ayo kontak Kak Suzy. Okey. Jadi tuan-puan, apa satu lagi tadi yang nak cakap ni? Tadi tengah ingat lupa pula. Sebab Kak Suzy tiba-tiba terfikir, trigger. Okay, Kak Suzy dah cakap pasal loan. Kak Suzy dah cakap pasal Ar-Rahnu. Okay, Kak Suzy dah cakap pasal tempoh kan. Tempoh untuk dia ada 6 bulan dan terus ada boleh extend. Okay. Dan kita juga kalau nak, biasanya kalau tuan-puan pergi Ar-Rahnu, okay, Ar-Rahnu dia ada grade-grade emas juga yang dia akan tengok. Okay. Kalau biasanya grade paling rendah yang diambil adalah 750. 750 emas 18K. Okay. 18K. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan beli emas pun hati-hati, jangan terlalu rendah grade emas tu. Sebab kalau terlalu rendah grade emas, ianya tidak laku untuk digadai. Jangan bergaduh pula dengan pegawai tu. Saya beli emas betul ni apa? Tapi dia ni dah ada mesin canggih tuan-puan. Mereka ni percaya dengan mesin tu. Mereka tak percaya cakap tuan-puan. Walaupun tuan-puan tunjuk resit. Okay. Mereka tak percaya resit dengan tuan-puan tu. Okay. Itu bermakna kalau betul mereka uji mesin tu bacaan dia lain, tuan-puan tengok dalam resit kata 916. Rupanya emas tuan-puan ni rupanya 15K. Langsung tak laku, tak layak untuk ni. Ataupun mesin yang diorang uji ni, tuan-puan masa beli emas 916, iaitu emas 22K. Tapi bila mesin uji, emas tu dia jadi 20K. Tuan-puan tak boleh nak marah dengan pegawai tersebut. Kenapa? Sebab kemungkinan besar banyak berlaku ralat dengan tuan-puan punya barang kemas. Dia biasa berlaku tu barang kemas lah. Gold bar jarang. Barang kemas. Kenapa barang kemas? Okey, barang kemas tuan-puan, kalau tuan-puan nak beli barang kemas pun, pastikan barang kemas tuan-puan ni jangan terlalu banyak kerawang-kerawang. Bunga-bunga, belik-belik. Jangan. Kerana bila kita nak menggadai, bacaan mesin tu dia boleh jadi ada ralat. Macam Kak Suzy pernah kongsikan juga, kalau tuan-puan beli barang kemas, jangan ada yang macam cangkuk-cangkuk yang macam tuan-puan tengok, especially biasa bangle Bangle cangkuk dia boleh buka, toing, macam spring gitu. Spring tu bukan emas. Spring tu adalah besi. Jadi kalau tuan-puan nak menggadai gelang tu nanti, dia akan jadi ada ralat. Sebab dia akan jadi sebab spring tu dia dah mengacau bacaan emas tu nanti. Elok-elok tuan-puan beli 916 sebenarnya, tapi bila ada spring tu tak mustahil kalau mesin tu baca, mesin desimeter atau ada lagi mesin canggih sekarang dah scan je seret gitu je. Okay. Bacaan tu akan jadi ralat dan mungkin dia akan jadi downgrade sikit kita punya emas. Jadi sebab itu tuan-puan nak beli emas pun hati-hati, kena tengok betul-betul. Dan satu lagi, nak gadai, jangan beli cincin ataupun gelang rantai ke subang yang ada batu permata. Sebab kalau tuan-puan nak gadai juga, mereka akan buka batu permata itu. Sebab batu permata tidak diterima untuk gadai. Tidak.
dia hanya nak terima emas saja. Jadi kalau tuan-puan tak nak rosak tuan-puan punya barang kemas tu, cincin ke gelang yang ada batu-batu permata tu, okey, lepas ni beli-beli barang kemas jangan ada yang batu-batu permata. Yang hak kecil-kecil cuek tu lagilah tak diterima untuk gadaian. Walaupun tuan-puan beli benda tu RM10,000. Nak gaduh macam mana pun, ni nilai dia RM10,000 ni, takkan tak boleh gadai. Saya ni emergency nak pakai duit. Tidak tuan-puan, ya? Jangan malukan diri sendiri di tempat penggadaian. Okey? Dengar. Sebab tu tuan-puan kena ada ilmu untuk menggadai pun. Ini tak nak belajar, tak nak apa, buat-buat pandai. Sebab tu jadi tuan-puan saya dah kongsikan banyak. Satu lagi emas putih. Saya beli RM16,000. Tak boleh gadai tuan-puan, tak boleh gadai. Tidak. Emas putih tidak boleh digadai. Tuan-puan pergilah mana-mana tempat pusat gadaian. Siapa yang tahu ada tempat gadaian menerima emas putih, okey, nanti hubungi Kak Suzy, Kak Bayu, Kak Suzy. Baru Kak Suzy percaya, nanti Kak Suzy pergi try. Sebab Kak Suzy pun, kalau tanya Kak Suzy ada ke koleksi emas putih? Jawapannya ada. Ada jugalah Kak Suzy beli sikit okey, emas putih ni mutu dia berapa? Dia sebenarnya emas putih ni dia terlalu banyak campuran, mungkin daripada campuran bahan lain yang mana terus menukarkan sifat emas tersebut. Dia memang betul emas tu sikit je sebenarnya. Walaupun dia kata dia buat dari titanium, mahal kan? Okey, dari silver tu silver lah. Mungkin pencampuran dia tu akan ni. Nak kata mutu berapa ni, saya pun tak berapa arif tentang emas putih, mutu. Cuma setahu saya emas putih kalau tuan-puan beli, nak jual balik, harga dia akan drop lebih daripada 50% daripada tuan-puan beli. Itu yang pertama. Nak gadai, tak boleh. Jadi rugi je. Sebab tu kalau tanya saya, kenapa Kak Suzy beli juga? Kak Suzy kan perempuan, nak juga emas putih. Adalah cincin 1-2, gelang 1-2, tu je. Tapi tak adalah harga yang belah-belah ribu, tak. Sekadar pakai nak cantik. Okey, sikit je. Itu pun dulu beli yang sebelum Kak Suzy kenal emas. Okey, jadi itu adalah emas putih. So, kalau tuan-puan rasa macam, contoh macam trending wedding wedding nak nampak cantik, nak nampak gah, beli emas putih. Walaupun harga tu cincin sebentuk harga sampai RM20,000. Nasihat Kak Suzy, kalau tuan-puan nak kahwin, nak beli emas tu RM20,000, baik tuan-puan beli emas terus. Okay? Beli emas terus. RM20,000. Bagilah pasangan kita tu, bakal pengantin kita tu, emas RM20,000 nilai dia. Kerana apa-apa terdesak akan datang tuan-puan, emas itu laku untuk digadai. Emas itu laku untuk dijual balik. Dapat duit banyak. Makin lama simpan, makin naik emasnya. Tapi kalau tuan-puan kekal simpan emas putih, melawar je lah dekat jari. Jual tak laku. Walaupun dia selidik apa, kalau katakan diamond tu diamond betul lah. Dia sebab mahal diamond kan. Okey lah, dia ambil lah diamond tu. Tapi emas tu tak. Diamond tu pun dia orang boleh tengok karat dia berapa, ke kualiti dia berapa Tak mustahil dia jatuh nilai yang sangat banyak. Jadi nak beli barang kemas, better beli barang kemas terus, yang kuning, jangan emas putih. Ada orang kata rose gold. Rose gold tu macam mana Kak Suzy? Okay, rose gold tu sebenarnya antara kategori, biasanya juga di kategori secara tak langsung emas 916. Ada emas 916. Masih lagi 916. Dia cuma percampuran. Kalau rose gold ni dia lebih kepada kuprum, tak silap saya. Dia lebih banyak, jadi menyebabkan warna emas tu jadi ala-ala pink sikit. Tapi bila diuji ketulinan, ianya masih lagi 916. Okey, boleh beli. Tapi kalau dikata rose gold, emas dia dah jadi 14 karat ke, jangan. Rugi harga mahal. Sebab rose gold dia macam unik kita dengar, wow, akulah seorang the only dalam kampung ni pakai rose gold, emas warna pink. Tapi tuan-puan rugi nanti. Sebab emas ni warna hijau pun ada. Banyak kategori emas Itu nanti topik lain Kak Suzy cerita pasal warna emas. Jadi
Ingatlah, nak beli emas, sebab tu Kak Susi selalu pesan beli emas yang betul. Jangan beli emas yang salah. Kerana bila tuan-puan terdesak, tuan-puan boleh pergi Ar-Rahnu untuk gadai. Jangan dijual kalau sayang rantai ke, ataupun even gold bar tuan-puan sayang, sebab itu adalah gold bar tuan-puan yang pertama. Tetapi sekarang ni terdesak sangat nak pakai duit, pergi gadai. Gadai, make sure tempoh dalam masa kurang lebih 6 ke 12 bulan tuan-puan rasa boleh tebus. Anda kata, Kak Susi saya 12 bulan saya macam tak boleh tebus, boleh extend lagi tak? Jawapannya boleh extend. Biasanya tempat extend dia akan minta kita selesaikan kita punya kos upah dahulu, nanti dia akan extend surat. Okey. Tapi jangan lama-lama sangat lah, sebab emas ni sebenarnya antara kedua tertinggi dari kredit card. Gadaian emas. Sebab tu kita perlu tengok masa bila kita nak, kenapa kita nak, dan pastikan kita ada duit untuk kita tebus balik. Kalau macam tadi kes ada cik tadi dia cakap dalam mesej tadi kan, jangan saya tengok balik. Dia kata nak gadai tapi sebab tak kerja kan. Okey, kalau betul terdesak, rasa sesuai jual. Tapi kalau rasa macam okey, kita ada tempoh 6 bulan ke 12 bulan, mungkin dah tempoh tu ada dapat pekerjaan nanti. Yalah, lama kan, setahun kan, takkanlah tak boleh buat kerja langsung benda lain. Kerja jangan memilih kalau kita dah terdesak. Okey, jadi kerja. InsyaAllah dapat duit, dapat gaji, tebuslah balik. Okey? Jadi kita jangan malas lah. Kita jangan malas. Jangan malas. Kalau orang kata kerja, jangan memilih. Kalau tanya Kak Susi dulu pun pernah bekerja sebagai pekerja KFC. Cari duit. Nak cari pengalaman, cari duit poket. Kerjalah, jadi dapat duit. Okay, jangan malas. Jangan malas. Kerja, kalau Kak Susi tengok dekat Malaysia ni sebenarnya banyak pekerjaan. Atas diri kita saja atau atas diri tuan-puan saja. Memilih kerja, nak kerja bergaya, nak kerja dalam aircon, nak kerja senang, nak kerja yang boleh main handphone. Amboi. Biar susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Okey? Jadi kerja jangan memilih kalau tuan-puan dah struggle. Saya tahu di luar sana ramai graduan-graduan sekarang menganggur. Okey? Janganlah tak buat kerja apa langsung. Kerjalah, cari. Banyak kerja yang tuan-puan boleh buat sebenarnya. Okay? Jangan memilih kerja. Kerja tu sangat banyak, yang mana kat Malaysia ni sebenarnya dia adalah antara syurga tempat kerja. Warga asing datang Malaysia kaya raya, tuan-puan. Hei, kita ni duduk warga Malaysia sendiri tak ada duit. Rugi sangat rugi sangat. Okay. Tu jangan nak bebel pasal kerja. Okay, tak. Jadi Kak Susi tak nak lari topik. Okay. Kat pukul 12 dah. Okay. Kejap je, baru rasa macam saya baru sembang. Okay, jadi tuan-puan, dapat tak sedikit ilmu malam ni tentang Ar-Rahnu? Kan? Ar-Rahnu ni sangat-sangat best kalau tuan-puan pandai. Macam Kak Susi keluar masuk barang. Malah pada satu masa, ada juga orang tanya, pada satu masa kita boleh buat banyak Ar-Rahnu ke? Banyak surat pajak ke? Okay, jawapannya ya. Okay, bila sebut pajak ni Kak Susi ingat satu point tadi. Kalau tuan-puan, kita Melayu, Islam, okay, kalau kita Islam, even tak kisahlah, bangsa lain pun Islam, cari Ar-Rahnu. Okay, Ar-Rahnu ni adalah nama untuk pajak gadai Islam. Bermakna konsep dia dah Islamik, patuh syariah. Jangan pergi tempat pajak gadai konvensional. Macam mana kita nak kenal pajak gadai konvensional ni? Okey, tuan-puan, kadang-kadang tuan-puan pergi bandar-bandar bandar-bandar, pekan-pekan, tuan-puan akan nampak signboard. Pajak gadai Chong. Lepas tu dia akan tulis 1.5% besar-besar. Jadi itu biasanya adalah konvensional. Dia takkan tulis Ar-Rahnu. Tapi kalau tuan-puan nampak pergi tempat-tempat Ar-Rahnu, Koperasi ABC contoh, Ar-Rahnu Pekanbaru contoh, bila ada perkataan Ar-Rahnu, itu biasanya dah Islamik. Dia adalah konsep patuh syariah, Islamik, dan pergi kat situ, gadai kat situ. Cari bawah ataupun maksimum 1% sahaja kos upah dia. Kalau tengok dah pajak gadai tulis besar-besar 2.2%, lari awal-awal tuan-puan, jangan masuk. Okay? Marah pula Kak Susi kan, nanti orang pajak gadai kan. Tak apalah, Kak Susi kongsi ilmu yang betul.
Kak Suzy tak nak tuan-puan terjebak. Ada orang kata juga mitos. Mitos. I don't know betul ke tidak. Tapi untuk Kak Suzy pengalaman, Kak Suzy banyak barang masuk ke arah Nur. Dia kata kalau kita masuk barang kemas, nanti barang kemas kita kena kikis. Masuk ni ada 10 lekuk gulung, nanti keluar jadi ada kurang 1 bunga. Jawapannya tidak, tuan-puan, tidak. Jangan percaya dengan mitos tu. Dulu-dulu mungkinlah. Mungkin juga kalau hantar ke pajak gadai tu ke apa kan. Wallahualam, Kak Suzy tak pernah pergi cuba ke pajak gadai yang konvensional. So, kalau tanya Kak Suzy memang tak ada pengalaman ke pajak gadai konvensional. Sebab Kak Suzy memang cari pajak gadai yang memang ditulis Ar-Rahnu, Islamik terus. Kan kita dah ada benda tu kemudahan. Buat apa kita nak pergi pajak gadai yang konvensional? Okay? So, pajak gadai, Ar-Rahnu ni, bila kita dah masuk barang kita, dia ada seal cantik plastik tu depan kita. Dia seal apa semua masuk barang kita. Sekumit pun apa dia tak ada kikis emas kita. Dia tak ada buang, dia tak ada kurangkan. Sebagaimana tuan-puan masuk barang tuan-puan macam tu lah tuan-puan akan terima balik. Kalau tuan-puan ada beli yang jenis gold bar, ada beli yang dinar ke apa yang ada serial number kan, yang ditulis pada gold bar tu kan. Kalau tuan-puan masuk serial number PSN 000 111. Contoh nombor siri tu cantik 111. Masa tuan-puan terima nanti pun nombor sirinya tetap 111. Sebab emas tersebut dia takkan guna, dia takkan buka. Ada orang kata mitos sibuk lah kalau kita ni pergi gadai dekat tempat emas, dia pergi rolling balik emas kita, pergi dapat keuntungan ke apa. Itu bukan tempat Ar-Rahnu. Itu tu tuan-puan pergi tempat syarikat scammer. Memanglah dia akan guna balik emas kita. Kalau tuan-puan pergi dekat Ar-Rahnu, tidak. Apa yang kita masuk itu, itulah yang kita akan terima. Jangan takut. Pergi je. Okay? Tak percaya tanya Kak Suzy. Kak Suzy ni banyak pengalaman dengan ni. Ni sekarang borang surah Ar-Rahnu pun banyak. Okay. Encik Ahmad, antara 5 kali 10 gram, mana 5 pieces dengan 1 kali 50 gram, mana yang lebih baik? Tiba-tiba dia tanya pasal beli emas pula. Sekejap Kak Su. Hai Kak Su. Terima kasih. Saya tak ilah Kak Suzy. Okay. Saya menjawab sikit berkenaan dengan Cik Ahmad ni. Mungkin dia nak beli emas baru sama ada 5 keping untuk emas 10 gram ataupun 1 keping emas 50 gram terus. Okay. Untuk Kak Suzy beritahu, yang pertama 50 gram ni nilai dia adalah kurang lebih tadi saya beritahu hampir 17,000 kan? 17,000. Adakah ini satu emas yang besar? Jawapannya ya. Kalau tanya Kak Suzy, kalau tuan-puan betul ada duit 17,000 sekarang, nasihat Kak Suzy, jangan beli 50 gram sekeping. Kenapa Kak Suzy tak boleh belikan 50 gram sekeping? Okay, disebab macam ni 17,000 tu satu emas yang besar. Andai kata kalau selalu Kak Suzy nasihatkan customer Kak Suzy, kalau ini adalah pertama kali membeli ataupun inilah memang emas tuan-puan yang baru nak cuba beli Kak Suzy akan nasihatkan sama ada beli, ambil 20 gram 10 gram ataupun ambil 20 gram 10 gram 10 gram 10 gram. Kenapa Kak Suzy pecahkan dari 50 gram ni? Sebab nilai 50 gram ni dah satu jumlah yang besar, iaitu 17,000. Andai kata akan datang, tuan-puan mungkin nak pakai duit mungkin dalam 3,000 sahaja. Jadi, bila tuan-puan sekarang, bila dah pecah-pecahkan emas, kan tadi ada 10 gram, 10 gram, 10 gram, 20 gram. So, akan datang, kata kalau tuan-puan nak pakai duit 10,000 sahaja, jadi tuan-puan hanya ambil emas 10 gram sahaja seketul. Sama ada gadai ataupun jual. Nanti tuan-puan akan dapat duit 3,000. Nampak? 40 gram yang lain selamat. Tapi kalau tuan-puan ada 50 gram sekeping, tuan-puan nak guna duit 3,000 je. Tapi sebab 50 gram sekeping, nak tak nak tuan-puan kena jual ataupun gadai 50 gram sekeping ni. Kalau gadai lagilah, tinggilah kos upah dia kan. Rugilah tuan-puan. Sebab nak pakai duit 3,000 je. Tapi tuan-puan kena gadai selepuk seketul 50 gram. Yang nilainya 17,000. Nak ambil 3,000 je. Nampak? So sebab itu
Tuan Puan, kalau nak membeli emas, good question ni, itu adalah antara saranan Kak Suzy. Tetapi sekiranya Tuan Puan sebelum ni dah mempunyai emas 10 gram, emas 20 gram, yang kecil-kecil dah ada banyak. Tiba-tiba sekarang Tuan Puan rasa memang ada duit RM17,000, adakah harus Tuan Puan membeli 50 gram ni? Kalau tanya Kak Suzy yang ni, yes, Kak Suzy memang menggalakkan Tuan Puan miliki emas yang 50 gram sekeping pula. Kenapa? Sebab Tuan Puan dah ada koleksi yang kecil-kecil. Akan datang kalau Tuan Puan rasa memang nak duit RM3,000 ke RM4,000, Tuan Puan dah ada emas kecil-kecil. Jadi tak ada masalah untuk Tuan Puan menggadai. Kejual. Dan Tuan Puan kenapa ambil emas yang besar? Sebab ini nak bagi motivasi kat Tuan Puan. Sebab bila Tuan Puan tengok emas yang lebih besar, ianya akan ada aura yang lebih besar. Mungkin sekarang Tuan Puan dah berjaya simpan 50 gram. Akan datang tak mustahil Tuan Puan berjaya pula simpan yang 100 gram. Okay, nampak? So itu adalah nak simpan emas, nak beli emas pun ada teknik dia pula Tuan Puan. Bukan saja-saja itu ada duit kena puk-puk beli. Tak. Dan kita kena tengok juga apa impian kita dari emas yang kita beli ni. Sebagai contoh, walaupun Cik Ahmad tadi, Kak Suzy dah kata tadi kan pasal 10 gram, 10 gram, 10 gram, 20 gram. Tapi impian Cik Ahmad sebenarnya, saya nak beli emas ni adalah untuk pergi haji, untuk pergi umrah nanti. Saya memang nak beli emas, satu emas yang besar, yang mana kalau saya nak jual nanti, memang saya akan jual gedepuk 50 gram ni contoh. Okey, kalau macam tu, beli 50 gram tu. Seketul. Satu. Sebab impian Tuan Puan jelas, iaitu Tuan Puan nak gunakan emas 50 gram ni nanti nak pergi haji, nak bayar kos pergi haji. Pergi haji, belanja ke apa semua kan. Mungkin pergi haji dengan isteri nanti, tambah sikit lagi sebab emas kecil dah ada. Okey, boleh, tak ada masalah. Sebab itu kita nak beli emas ni, kita kena jelas apa matlamat kita, apa impian kita. Kalau Tuan Puan rasa, saya masih hanging lagi, tapi cuma impian saya memang nak beli emas. Kalau macam tu tak apa, ada duit beli je emas, ada duit je beli je emas. Tak kisah apa-apa, janji kita beli emas kita. Okay, boleh faham? Alright, ada soalan lain lagi tak? Dah pukul 12 dah kat sini nak tidur kat ni. Okay, jadi harga malam ni turun 330. 330. Kak Su, ya betul, bermula item kecil dahulu. Untuk time emergency ada lebih bajet, baru beli item besar. Ya betul Kak Su, terima kasih Kak Su. Jadi Tuan Puan, jangan takut beli emas, jangan takut nak gadai emas. Tuan Puan pasti akan tersenyum riang-riang nak pergi tempat gadaian. La 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 la. Okay, ada dealer Kak Suzy pun dealer Kak Suzy, customer Kak Suzy, dia nak kahwin pun dia pergi gadai emas di Tuan Puan. Nak kahwin boleh gadai emas ke? Mestilah boleh. Kan walaupun Tuan Puan dah ada emas, memang matlamat Tuan Puan, contohlah 50 gram tu. Tuan Puan katakanlah lelaki okay, 50 gram seketul Tuan Puan ada. Memang Tuan Puan simpan nak kahwin. Dan Tuan Puan okey lah nak kahwin. Bila gadai kurang lebih Tuan Puan akan dapat duit dalam RM15,000 lah. 16 tu kurang lebih 14 13-14 ribu Tuan Puan akan dapat. Okay, itu adalah untuk belanja kahwin. Tapi dalam tempoh setahun 2 tahun Tuan Puan yakin Tuan Puan boleh tebus balik emas tersebut, boleh gadai, tak payah jual. At the end Tuan Puan akan nampak emas 50 gram ada, boleh kahwin, majlis berlangsung, selesai. Nampak? Harta Tuan Puan ada. So itulah antara kelebihan simpanan emas. Kak Su cakap saya baru balik bakar sate, tambah pendapatan nak top up emas ni. Ya, bagus Kak Su. Okay, saya nak modal niaga pun gadai emas kejap, untung nanti tebus. Ya, betul. Ni adalah kaedah yang macam saya cakap tadi kat Kelantan semua. Kat Kelantan dia boleh gadai hari-hari. Tapi kalau dekat tempat-tempat selain daripada Kelantan, kurang lebih ada tempat minimum seminggu kena gadai. Ada tempat minimum 2 minggu. Ada tempat dia akan kira kos upah tu minimum sebulan. Walaupun Tuan Puan hanya dalam masa 2 minggu je nak tebus. Jadi kena tengok lain tempat, lain dia punya syarat dia. Tanya. Tanya sebab Kak Suzy suka pergi explore berkenaan dengan Aranu. Kadang nampak Aranu, Kak Suzy pergi saja-saja tanya. Ada satu lagi. Ini minta maaf, mungkin Kak Suzy terpaksa sebut sikit jenama dia. Ada orang selalu cakap dengan Kak Suzy, Kak Suzy, kenapa emas tempat gadaian Yapim tidak menerima emas public gold? Sebab Kak Suzy kata emas public gold ni mesra Arano, mana-mana tempat terima. Okey, kalau untuk Yapim ni,
Dia memang boleh Kak Suzy kategorikan sombong sikit. Oops. Kenapa sombong? Sebab dia hanya nak terima jenama dia je. Kalau jenama Golbar lain pun ada beberapa jenama sahaja yang diterima. Bermakna bukan berkait dengan public goal sahaja. Sebab tu Kak Suzy kata dia sombong. Sombong sikit. So kalau macam tu, apa solusi kita? Lah tuan-puan, Kak Suzy kata tadi kan banyak Aranu lain lagi yang terima public goal. Yang nak pergi juga dekat Arahan Yapim tu kenapa? Tak payahlah pergi Yapim, pergilah Pos Aranu boleh, Aranu Exchange boleh, KDE boleh, public goal boleh. Bank-bank di Malaysia pun semua terima emas public goal. Koperasi apa lagi? Koperasi terima. Koperasi Unicap terima. Tapi yang bukan seal lah. Okay? Koperasi Angkatan Tentera terima emas public gold. Jadi tuan-puan, kita ada pilihan lain yang ada pergi tempat yang terima. Jangan kita sempitkan fikiran kita tempat yang kita nak besarkan tempat yang tak terima tu. Banyak lagi tempat lain yang terima. Okay? Bawa emas tu pergi terima duit. Saya gadai maksimum dapat 80%. Kat mana lagi yang lebih tinggi? Biasanya 80%. Kalau gold bar biasanya paling tinggi pun 80%. Kalau barang kemas, okey, dia ada up to 85%. Gold bar biasanya jarang lebih 80%. Sorry. Ada kahak. Saya balik dari Hokkaido tempoh hari, macam ada kahak sikit. Okay? Okay. Jadi tuan-puan, itulah sedikit sebanyak perkongsian tentang emas, tentang Arahnu. Malam ni topik kita Arahnu. Kak Suzy suka cerita pasal Arahnu. Kak Su, yes, Arahnu Exchange yang biasa saya pergi, tak pun Arahnu Gap untuk public gold. Okay, sebab Arahnu Gap kan disebut Arahnu Gap public gold. Okay. Di public gold, dia ada satu account emas, iaitu kita panggil account emas gap, iaitu Gold Accumulate Program, GAP. Okey, walaupun kita simpan emas dalam account gap ini di public gold, tetapi anda kata tuan-puan tiba-tiba rasa nak buat gadaian, tuan-puan boleh gadai walaupun melalui account emas ni. Itu hanya di public gold. Katakanlah tuan-puan nak gadai 1 gram, boleh. Okay, tak ada masalah. Nak gadai, kita boleh minimum 0.5 gram macam tu. Tak ada masalah. Nanti duit tuan-puan akan terus dimasukkan ke akaun bank tuan-puan. Okey. Senang sangat. Jadi itu adalah salah satu kelebihan kalau tuan-puan menyimpan emas dengan public gold melalui akaun gap. Sebab tuan-puan ni mungkin takut nak pegang emas gold bar, emas fizikal dia kan, takut hilang ke apa, ataupun pekerjaan tuan-puan, environment tuan-puan, rumah sewa tuan-puan ke apa, mungkin tidak selamat untuk tuan-puan memiliki emas gold bar. Jadi Kak Suzy nasihatkan tuan-puan terus simpan ke akaun gap. Okey, simpan ke akaun gap. Jadi tuan-puan selamat simpan kat situ kerana kat akaun gap dia ada insurans. Malah akan datang tuan-puan nak ambil emas fizikal pun bila-bila masa tuan-puan boleh ambil. Malah akaun gap juga bukan khusus untuk warga Malaysia sahaja, tidak. Andai kata tuan-puan adalah warga Indonesia, boleh simpan akaun gap. Tuan-puan warga asing yang bekerja di Malaysia, boleh juga simpan akaun gap. Cuma nanti nak ambil emas, ambillah emas, kena bawa balik negara lah. Tuan-puan tak boleh keluarkan di negara tuan-puan. Kecuali Indonesia. Okay, kecuali Indonesia, tuan-puan simpan dekat akaun gap sekarang. Nanti tuan-puan boleh balik Indonesia, ambil emas kat Indonesia. Sebab kita ada public gold Indonesia. Itu yang selalu Kak Suzy pergi Indonesia tu. Buat seminar sana, pergi branch-branch, perkenalkan public gold, perkenalkan produk, perkenalkan sistem, supaya lebih ramai lagi warga yang kenal public gold membeli emas public gold. Sebab tu public gold sekarang dah berkembang. Dia bukan hanya ada di Malaysia, dia juga dah berkembang ke Singapura, pelanggan kita ke Brunei, dan Indonesia. Kita dah ada banyak cabang. Cabang-cabang tu sedang terbenanya sekarang. Kita dah ada 5 kat sana, iaitu di Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Surabaya, Yogyakarta. Okey, terima kasih Kak Su singgah sekejap. Saya pun dah nak tamatkan dah ni. Okey, saya pun dah nak tidur, besok saya ada seminar.
Okay. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan nak ilmu lagi dari Kak Suzy, boleh terus mengikuti sesi-sesi live Kak Suzy. Ataupun kalau tuan-puan rasa, alamak terlepas sesi live Kak Suzy, okey, nanti sesi live ni Kak Suzy akan upload dekat YouTube channel Kak Suzy. Tuan-puan boleh lihat juga banyak lagi video-video Kak Suzy yang lain berkenaan dengan perkongsian emas di YouTube channel Kak Suzy. Itu Suzy is a Channel. Kalau tuan-puan ada nak menghubungi Kak Suzy, boleh klik dekat bio link Kak Suzy kat sini, kat atas ni. Okey, klik saja tab link tu. Okey, tuan-puan akan dapat info-info berkenaan dengan Kak Suzy. Okey, klik dan insya-Allah Kak Suzy akan hubungi tuan-puan. Boleh terus WA Kak Suzy. Okey. Jadi Kak Suzy akan bantu tuan-puan. Kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh juga hubungi Kak Suzy. Kak Suzy akan bantu. Nak menyimpan emas? Pertama kali kan nak simpan emas. Okey, nampak? Ada bio link Kak Suzy tu. Klik untuk mendaftar. Klik hubungi Kak Suzy. Boleh WhatsApp Kak Suzy. Kak Suzy akan bantu. Okey? Patut pula. Jadi Kak Suzy rasa sampai di sini dahulu perkongsian Kak Suzy. Kita jumpa lagi esok hari, InsyaAllah. Bye. Selamat malam.